Hai, Assalamualaikum. Selamat datang. Kali ini bersama dengan Cikgu Nurisha untuk Sains tahun 3. Hai. Baik, seterusnya kita nak pergi ke topik yang baru. Okey, kali ini kita akan masuk isi padu pepecah tidak sekata ya. Okey, macam mana tu kita nak ukur sesuatu objek seperti batu, pemadam yang dah usang, yang dah haus. Kita nak cari isi padu bagi objek seperti cincin, kan. Nanti kita boleh gunakan teknik hari ini, iaitu menggunakan sesaran air. Nampak ni? Kan, isi padu pepecah tidak sekata kita gunakan sesaran air. Maknanya kita masukkan objek yang tak ada bentuk sekata tu dalam air dan air akan tersesar naik. Air yang tersesar tu akan dikira sebagai isi padu objek yang kita masukkan. Okey? Baik. Seterusnya ada beberapa kaedah. Okey, kita ada dua kaedah kat sini ya. Kaedah sesaran air tu ada yang pertama yang ni. Kita gunakan silinder penyukat. Kita masukkan dulu isi padu air yang awal. Kita tetapkan sendiri ya. Yang ni kita boleh tetapkan lah. Kita letak 20 ml air. Okey, ini kita panggil dia sebagai isi padu awal. Okey, seterusnya bila kita masukkan sesuatu objek, contohnya batu ni kan. Batu ni kita masukkan dalam silinder penyukat yang ada air ni. So air akan tersesar naik ke atas. Dia akan menunjukkan isi padu akhir. Kat sini contohnya dia naik jadi 30 ml. Okey, maknanya sesaran air adalah sebanyak 10 ml. Nampak tak? 30 yang terakhir, 20 yang awal. Jadi perbezaan dia yang ni, sisihan dia, kita panggil sesaran dia adalah 10 ml. Jadi senang saja nak kira dia. Isi padu batu tadi bersamaan isi padu akhir air cecair dalam silinder penyukat tadi tolak bacaan isi padu awal yang sini tadi 20 ml ni. So 30 ml tolaklah 20 ml. Jadilah 10 ml. Maknanya 10 ml ni adalah isi padu batu. Okey, seterusnya dekat sini kita ada kaedah kedua. Okey, kita menggunakan tin Eureka. Tin Eureka ni macam tin biasa jugalah, macam tin susu biasa. Cuma dia ada corong yang condong ke bawah macam ni. Kalau kat rumah siapa-siapa pandai, boleh try buat sendiri ya. Tin susu yang kosong yang dah habis tu, basuh bersih-bersih. Buat lubang, corong dia, bubuhlah straw ke contoh ke kan. Bubuh, letak straw, tebuk dua lubang ni kan. Letak straw. Lepas tu kita gamkan dia dengan gam glue gun ke, kita boleh buat kan. So kat sini air yang tersesat keluar melalui corong ni akan disukat dengan silinder penyukat ataupun apa-apa alat yang kita boleh guna untuk sukat isi padu tu lah. Okey, dekat sini sebelum air yang kita masukkan dalam tin Eureka ni kita masukkan sehingga ke paras sinilah. Okey. Kemudian kita masukkan batu, contohnya batu tadi juga kan. Kita ikat dengan tali ataupun benang supaya senang kita nak ambil dia dan supaya kita tak batu tu tidaklah jatuh ke dalam tin Eureka tu macam tu. Boleh jadi air tu akan terpercik keluar, dah kurangkan isi padu air asal pula kan. So kat sini, sebelum ni, isi padu awal dalam tin Eureka ni kita tak tahu berapa. Tak payah fikir yang tu. Kemudian, bila kita masukkan batu ni dalam ni, air yang akan tersisa keluar akan disukat. Okey, bila disukat, kita akan boleh tahulah isi padu bagi batu itu. Okey, seterusnya. Okey, yang ni cara menyukat objek tidak sekata. Alright. Nanti boleh tengok sesuatu objek yang video ni tunjuk macam mana. Alright, dekat sini seterusnya kita akan kira ya. Jom kira isi padu. Okey, langkah-langkahnya tadi daripada video tu kita dapat lihat ya, isi padu cecair awal yang berwarna biru tu adalah 100 ml.
Okay, bila 100 ml, kita letak guli, masukkan 12 biji guli. Yang ni kita tetapkan. Kalau kita tetapkan 12 biji guli, 100 ml air, yang ni kita panggil dia pemboleh ubah yang dimalaskan. Okey, yang dimalaskan tu maksudnya kita tetapkan, kita yang tentukan nak berapa, nak lagu mana. Yang tu kita panggil pemboleh ubah dimalaskan. Okey, seterusnya bila kita dah ada isi padu awal ni 100 ml, kita masukkan 12 biji air, 12 biji guli dan air akan tersesat naik menghasilkan isi padu akhir. Daripada video tadi kan ada isi padu akhir dia 120 ml. Senang je nak kira kan. So bila dah dapat 3 maklumat ni, isi padu awal, berapa biji guli, isi padu akhir, kita boleh kira dah. Kat sini. Okey, isi padu sama dengan isi padu batu tu lah. Isi padu guli, isi padu guli bersamaan isi padu akhir tolak isi padu awal. Kita masukkan nilai iaitu 120 ml tolak 100 ml menjadi 25 ml. Okey, 25 ml ni bersamaan dengan 12 biji guli. Bukan satu biji guli ya, sebab kita masukkan 12. Ingat tak? Tadi kita masukkan 12 biji, maknanya air yang tersesat tu yang kita dah dapat daripada tolak tadi ni adalah 25 ml. So nak dapat untuk satu biji guli, kita bahagi je lah kan. 25 ml ni bahagi 12 biji menghasilkan bersamaan dengan 2.08 ml. So sebiji guli bersamaan 2.08 ml. Okey, itu saja caranya, iaitu belajar hari ini tentang bagaimana nak mengukur ataupun menyukat isi padu objek tidak sekata. Okey, objek ataupun pekerja yang tidak sekata. Kalau bentuk kotak cube tu kita boleh kira kan isi padu dia berapa. Yang tu kita boleh kira dari segi panjang, lebar dengan tinggi dia. Darab 3 benda tu dah dapat isi padu. Ni kalau objek batu yang tidak sekata, kita gunakan teknik sesaran air. Okey, so ada 2 cara tadi kan. Sesaran air tu yang pertama, terus guna silinder penyukat. Daripada kita ambil bacaan awal dan akhir, tolak dapat bacaan sebenar dia. Ataupun kita menggunakan teknik sesaran air menggunakan tin Eureka. Boleh reka sendiri tin Eureka dekat rumah. So kita boleh sukat dah bahan ataupun objek pepejal yang tidak sekata. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana sudi menonton. Bye bye. Assalamualaikum.